Suratul Anfal, kita mulai Suratul Anfal ayat 41. Ayat 41 ini menunjukkan kepada juzuk ya, juzuk yang ke-10. Jadi masuk juzuk yang ke-10. Dia kena perlahan lagi lah, dia masuk. Baik, kita boleh mulakan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Boleh catat, wa'lamu dan ketahuilah olehmu. Annama, bahawasanya tidak lain. Ghanimtum, harta rampasan perang kamu. Harta rampasan perang kamu. Min syai'in, daripada sesuatu. Fa'anna, maka bahawasanya. Lillah, kepunyaan Allah. Khumusahu, 1/5-nya. 1/5-nya. Wali Rasul, dan bagi Rasul. Walizi, dan bagi yang empunya. Kurba, kerabat. Dan bagi yang empunya. Oh, sorry lah, tertutup. Sorry. Okay, sorry. Oh, sorry. Alah, tertutup. Sorry. Okey, baik semula ya. Suratul Anfal ayat 41, silakan. Mulakan. Wa'lamu dan ketahuilah olehmu. Annama, bahawasanya tidak lain. Ghanimtum, harta rampasan kamu. Harta rampasan perang kamu, ya, ada perang. Harta rampasan perang kamu. Min syai'in, daripada sesuatu. Fa'anna, maka bahawasanya. Lillah, kepunyaan Allah. Khumusahu, 1/5-nya. Perkataan wazan khumus macam ni, ini biasa digunakan untuk satu par ya. Jadi contohnya daripada khamsah tu 5. Jadi 1/5 dia wazan khumus. Khumusa. Ya, 1/5. Macam salasa, ya, jadi sulusa. Sulusa. 1/3. Rubu, 1/4. Macam tu. Kalau wazan macam tu, mana 1/1 macam tu ya. Di sini khumusahu daripada perkataan khamsah. Kalau wazan bentuk ni, maknanya dia 1/4 macam tu ya. 1/5-nya wali Rasul dan bagi Rasul. Walizi ya, dan bagi yang empunya. Kurba, kerabat. Wal yatama, dan anak-anak yatim. Wal masakin, dan orang-orang miskin. Wabni sabil, dan anak jalan. In kuntum,
In jika kuntum adalah kamu, amantum telah beriman kamu, billahi dengan Allah, wama dan apa yang, anzalna telah kami turunkan, ala atas, abdina hamba kami, yaumal furqan, yauma pada hari, al furqan pembeza, yauma pada hari, iltaqa telah bertemu ia, al jam'an oleh dua kumpulan, wallah dan Allah, ala atas, kulli syai'in tiap-tiap sesuatu, qadir amat berkuasa. Baik, saya masuk mula. Wa'lamu dan ketahuilah olehmu, annama bahawasanya tidak lain, ghanimtum telah harta rampasan perang kamu, harta rampasan perang kamu, min syai'in daripada sesuatu. Ghanimtum ni madi kepada perkataan ghanimah, ya. Perkataan ghanimah. Jadi ini dia punya madinya ghanimtum. Ya, harta rampasan perang kamu, min syai'in daripada sesuatu, fa anna lillahi humusahu, maka bahawasanya kepunyaan Allah seperlimanya, wali rasul dan bagi rasul, wazizil kurba dan bagi yang mempunyai kerabat, wal yatama dan anak yatim, wal masakin dan orang-orang miskin, wa benis sabil dan anak jalan. Ya. Jadi suratul Anfal, ya, surah yang menerangkan tentang peperangan. Jadi bila berkaitan dengan peperangan, maka adanya ghanimah. Ya, ghanimah itu adalah harta rampasan perang yang diperolehi, ya, atas dasar kemenangan. Jadi dasar kemenangan tadi, maka ya, orang-orang Islam, mana tentera-tentera Islam itu akan mendapat, ya, harta rampasan yang diperolehi daripada hasil peperangan. Baik. Harta rampasan yang dapat di medan perang hendaklah dibagi 5, ya. Seperlimanya untuk pertama Allah. Ya, artinya untuk keperluan agama, umpamanya untuk dakwah Islam, memperbaiki masjid Allah, ya, dan sebagainya. Itu dikatakan untuk Allah. Yang kedua, ya, dibagikan seperlima tadi, iaitu Rasul, iaitu Rasul Allah. Siapa? Iaitu Nabi Muhammad, yang di waktu masih hidup, kalau waktu Nabi Muhammad hidup, ya, dan khalifahnya, ya, kemudian wafatnya Nabi yang salam lah, ya, maka kepada khalifahnya. Kenapa Rasul ini khusus ia mendapat harta ghanimah? Sebab Rasul ni dia tidak boleh menerima sedekah dan tidak boleh menerima zakat, ya. Sebab itu dihalalkan oleh Allah Ta'ala. Itu salah satu yang dikatakan oleh Nabi, dihalalkan kepadaku, tidak dihalalkan oleh Nabi-Nabi terdahulu. Salah satunya ialah, ya, harta rampasan perang. Nabi-Nabi dahulu, ya, mereka tidak boleh ambil, mereka diharamkan buat mereka.
tapi dihalalkan buat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi Nabi dapat harta rampasan perang. Ya. Lagi iaitu kepada ya zil kurba. Yang punya kerabat ni siapa? Kita kena ingat itu adalah keluarga Nabi, iaitu anak-anak daripada Hashim dan anak-anak daripada Abdul Muttalib. Maknanya dikatakan Bani Hashim, Bani Muttalib. Ya. Kedua ni adalah moyang Nabi SAW. Ya. Jadi keturunan ini ya dia termasuk zil kurba tadi. Bukan zil kurba orang lain ya. Tak, zil kurba ni ialah keluarga Nabi, Bani Hashim dan Bani Muttalib. Jadi Bani Hashim dan Bani Muttalib dia juga tidak boleh menerima sedekah dan juga zakat. Ya. Sebab itu dia boleh menerima harta rampasan perang. Ya. Yang keempat ialah kepada anak yatim. Yang kelima kepada fakir miskin. Ya, yang lain ialah kepada yang akhir kepada orang musafir. Itu Ibnu Sabil ya. Ibnu Sabil itu anak jalan. Ya, yang mana ialah musafir ya. Adapun yang seperlimanya maka iaitu untuk askar yang sama dalam peperangan itu. Ya, yang turut dalam peperangan itu. Ya. Jadi sambungan daripada ayat tadi iaitu in kuntum, jika adalah kamu telah beriman kamu dengan Allah, wa ma anzalna ala abdina, dan apa yang telah kami turunkan atas hamba kami, yaumal furqan, ya pada hari furqan. Allah turunkan ya ke atas hamba kami iaitu Muhammad, iaitu ayat-ayat ya, yang turunnya pada yaumal furqan. Hari furqan ni hari pembeza, iaitu peperangan Badar. Di situlah perpisahan atau berpisahnya, terbezanya ya bainal haq wal batil, di antara yang benar dengan yang batil. Itu disebut furqan, mana pembeza. Ya, jadi pada hari peperangan Badar. Yaum mataqal jam'an, pada hari telah bertemu ia oleh dua kumpulan, ialah kumpulan muslim dan kumpulan kafir. Wallahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah atas tiap-tiap suatu amat berkuasa. Di situlah Allah nak menolong ya orang-orang muslim walaupun jumlahnya begitu sedikit, sedang orang-orang kafir itu jumlahnya ramai. Ya. Tapi Allah ya memihak kepada ya orang-orang muslim. Itulah dikatakan yaumul furqan. Ya, terbezanya ya yang hak dengan yang batil. Itu dia punya asbabun nuzul dia ialah pada peperangan Badar. Ya. Baik, sambung lagi ayat yang ke-43 ya. Ingatlah di waktu. Ingatlah di waktu. Antum, kamu, bil wudwati, di pinggir. Di pinggir ad-dunya yang dekat. Wahum, walhal mereka, bil ngudwati, di pinggir, al-quswa yang jauh. Warrokhbu, dan kabilah. Kabilah atau qabilah ya. Kabilah. Asfalah, sebelah bawah. Minkum, daripada kamu. Walau, dan jikalau,
Tawa'adatum telah berjanji-janjian kamu. Lah talaftum nescaya telah berselisih kamu. Nescaya telah berselisih kamu. Fil mi'ad pada perjanjian. Walakin dan tetapi liyaqdiya supaya ia sempurnakan Allahu oleh Allah amran akan urusan. Kana adalah ia maf'ula yang diperbuat. Liyahlika supaya ia binasakan. Man akan orang yang halaka telah patut binasa ia. An bayyinatin dari keterangan. Wa Yahya dan ia hidupkan man akan orang yang hayya telah patut hidup ia an bayyinatin dari keterangan. Wa innallaha dan bahwasanya Allah la sami'un sungguh amat mendengar, alim lagi amat mengetahui. Cemat semula. Idza antum ingatlah di waktu kamu bil udwatid dunya di pinggir yang dekat. Mana dekat di sini ialah dekat daripada Madinah. Ada dikatakan ada satu wadi di pinggir yang dekat. Wahum bil udwatil quswa walhal mereka yaitu musuh di pinggir yang jauh. Warakbu dan kabilah asfala minkum sebelah bawah daripada kamu. Walau tawa'adatum dan jikalau telah berjanji-janjian kamu, lah talaftum nescaya telah berselisih kamu fil mi'ad pada perjanjian. Maksudnya pihak musuh ni kalau dibuat janji mereka akan menyalahi janji. Jadi pertemuan peperangan ini tak perlu kepada janji. Kalau berjanji nescaya mereka akan menyalahi janji dan mungkin tentera Islam dah bersedia untuk menentang mereka tak keluar. Jadi itu satu yang merugikan pihak Islam. Jadi dengan cerita ini itu dikatakan kalau kamu berjanjian nescaya telah berselisih kamu pada dalam perjanjian.
Maknanya ya, nescaya janji itu tidak akan ditunaikan. Walakin, dan tetapi, liyaqdiya, supaya ia sempurnakan Allahu oleh Allah amran, akan urusan. Kana maf'ula, adalah ia yang diperbuat. Maksudnya ya, supaya akan terjadi satu peristiwa yang ya memberi kemenangan di pihak orang-orang Islam. Liyahlika man halaka ala bayyinatin, supaya ia binasakan akan orang yang telah patut binasa ia atas keterangan. Wa yahya man hayya an bayyinatin, dan ia hidupkan akan orang yang telah patut hidup ia dari keterangan. Maksudnya ya, disitulah akan berlaku ya, kebinasaan kepada mereka yang memang patut binasa kerana mereka menentang Allah dan Rasul, dan patut hidup ya, kepada orang-orang yang beriman pada menegakkan agama Allah Ta'ala. Wa innallaha la sami'un alim, dan bahawasanya Allah sungguh ya amat mendengar lagi amat mengetahui. Dan bahawasanya Allah sungguh amat mendengar ya, lam tu takkid ya. Baik, ayat yang ke-43 pula. Iz, ingatlah di waktu. Yurikahum, panjang dia punya, yurikahumullah. Tu ini satu rangkap kalimah. Yurikahumullah. Kita kena terjemah begini satu-satu. Yuri, nanti dengar dulu ya. Yuri mana ia perlihatkan. Ka tu akan engkau. Hum akan mereka. Allahu oleh Allah. Ya, tengok. Ulang balik. Yurikahum, ia perlihatkan akan engkau, akan mereka. Yurikahum, ia perlihatkan akan engkau, akan mereka. Allahu oleh Allah. Fi manamika, dalam ya tidur engkau. Dalam tidur engkau. Ya, letak dalam braket mimpi. Ya. Qalil, sedikit. Walau dan jikalau. Arakahum, telah ia perlihatkan akan engkau, akan mereka. Telah ia perlihatkan akan engkau, akan mereka. Panjang ya. Dua maf'ul tu. Ya. Telah ia perlihatkan akan engkau, akan mereka. Kathira, banyak. La fasiltum, nescaya telah takut kamu. Nescaya telah takut kamu. Walatana za'tum, dan nescaya telah berbantah-bantahan kamu. Fil amri, dalam urusan. Walakin Allah, dan akan tetapi Allah, sallama, telah ia selamatkan. Innahu, sesungguhnya dia, alimun, amat mengetahui, bizati, dengan yang empunya, as-sudur, dada-dada. Baik, saya masuk mula. Izurikahumullahu fi manamika qalil. Ingatlah di waktu ia perlihatkan akan engkau, akan mereka oleh Allah. Maksudnya apa? Allah perlihatkan kepada engkau ya tentang mereka.
tentang musuh-musuh ini, fi manamika, dalam tidur engkau, maksudnya dalam mimpi engkau, qalil, sedikit. Dinampakkan musuh itu, Allah nampakkan dalam mimpi Nabi, musuh itu sikit. Walau arakahum kathira, dan jikalau telah ia perlihatkan akan engkau, akan mereka banyak. Maksudnya kalau Allah nampakkan kepada Nabi, musuh itu ramai, banyak, la fasiltum, nescaya telah takut kamu. Wala tanaza'tum, dan nescaya telah berbantah-bantahan kamu fil amri, dalam urusan. Mana berbantah-bantah, ada yang tak sanggup untuk menentang mereka. Berbantah-bantahan itu maknanya menyebabkan kemungkinan tak jadi untuk berperang. Apa sebabnya? Mungkin ramai yang akan menarik diri untuk berserta perang. Walakin Allah sallamah, dan akan tapi Allah telah ia selamatkan. Innahu alimun bizati sudur, sesungguhnya dia amat mengetahui dengan yang empunya dada-dada. Jadi Allah tahu setiap dada-dada, maknanya hati. Jadi maksudkan dada-dada itu ialah maksudnya hati. Artinya Allah mengetahui macam mana isi hati. Bila nampak yang melawan itu ramai, maka sudah tentulah hati ni yang jadi kecil, takut. Contohnya kisah Nabi Musa alaihissalam waktu dia bawa Bani Israel keluar daripada Mesir. Mana tempat yang dituju mula-mula lepas dia menyeberangi laut tadi? Ialah negeri Syam. Negeri Syam itu negeri yang dijanjikan Allah kepada Bani Israel. Tapi syaratnya hendaklah engkau perangi orang yang dalam negeri itu. Syaratnya engkau perangi orang dalam negeri itu, dan engkau akan dapat, Allah janjikan kemenangan dan akan dapat negeri itu. Negeri Syam adalah negeri yang subur, yang makmur. Jadi Allah janjikan untuk Bani Israel. Tapi apa yang berlaku? Bani Israel ini yang bersama dengan Nabi Musa, dia kata apa? Wahai Musa, engkau sajalah perangi dengan Tuhan engkau. Engkau dengan Tuhan engkau sajalah pergi perangi mereka. Kami duduk kat sini, kami tunggu kat sini. Ini perangai mereka terhadap Nabi Musa alaihissalam ketika itu. Mana tak sakit hati. Nabi Musa, sudah tentulah kecil hati dia, sakit hati dia. Suruh Nabi Musa seorang perangi orang dalam negeri itu. Katanya perangilah, engkaulah Musa dengan Tuhan saja. Kenapa Allah suruh perangi orang yang dalam negeri Syam itu? Sebab mereka adalah kaum yang sombong, yang kufur, tak erti bersyukur. Jadi sebab itu Allah suruh perangi mereka. Kemudian perang itu hanya perang syarat. Bila perang tadi menang, kamu pun dapat duduk di negeri Syam itu. Tapi dia melawan, menentang, akhirnya apa jadi? Tak ada tanah. Maka Nabi Musa bawalah berjalan merayau, tak tahu mana nak dituju. Itu dikatakan duduk di tengah-tengah padang pasir. Kat situlah dia hidup selama 40 tahun. Kalau nak tahu, itu balasan Allah Ta'ala kepada kaumnya. Akhirnya tak ada tempat, duduk di tengah padang pasir selama 40 tahun. Nak ke depan jauh, nak gustan balik pun jauh. Jadi akhirnya duduklah kat situ. Itu dikatakan. Macam inilah Nabi diperlihatkan dalam mimpi tadi sedikit musuh tadi. Padahal banyak. Tapi sebenarnya Allah nakkan tempuh saja peperangan itu, kamu menang walaupun mereka banyak. Tapi kalau Allah dah tanamkan perasaan takut kepada musuh-musuh, banyaknya mereka pun tak ada artinya, sebab semua penakut. Itu sebab itu syaratnya perangi. Bila perang, maka ujungnya menang. Hanya sebagai satu syarat.
Ya. Macam ibarat kita lapar, syaratnya kita makan. Makan kita rasa kenyang. Itu sebagai satu syarat nak menghilangkan lapar. Macam tu. Ya. Baik, ya, ayat yang ke-44 ya. Wa'iz dan ingatlah di waktu. Yurikumuhum. Ia perlihatkan akan kamu akan mereka. Is di waktu. Saya ulang balik ya kalau yang dia tertinggal. Ia perlihatkan akan kamu akan mereka. Yurikumuhum. Is di waktu. Iltaqaitum telah bertemu kamu. Fi a'yunikum pada mata-mata kamu. Qalil, sedikit. Wa yuqallilukum dan ia sedikitkan akan kamu fi a'yunihim pada mata-mata mereka. Liyaqdiya supaya ia sempurnakan. Allahu oleh Allah amron akan urusan. Kana adalah ia maf'ula yang diperbuat. Wa ilallah dan kepada Allah turja'u ia dikembalikan. Al-umur akan segala urusan. Saya mak semula. Wa iz yurikumuhum dan ingatlah di waktu ia perlihatkan akan kamu akan mereka. Maksudnya Allah perlihatkan kepada kamu akan mereka iaitu musuh-musuh. Izil taqaitum di waktu telah bertemu kamu. Maknanya dah berdepan dah. Ia dah berdepan. Fi a'yunikum pada mata-mata kamu qalil sedikit. Mana kamu dah berdepan dengan mereka tapi pandangan kamu Allah pandangkan mereka tak ramai. Macam tu. Wa yuqallilukum fi a'yunihim dan ia sedikitkan akan kamu pada mata-mata mereka. Memanglah pada mata-mata mereka ya tentera Islam ni sikit, memang sikit pun. Ya, tapi dipandangkan lagi sikit. Macam tu. Dipandangkan lagi sikit kepada musuh tu. Orang Islam ya tengok pada musuh tadi dipandangkan sedikit oleh Allah. Jadi bila sedikit ia menambahkan keberanian kepada orang Islam untuk menentang mereka. Pihak musuh pandang orang Islam tu, tentera Islam tu sedikit, ya tujuannya supaya mereka berleka-leka. Ini sekali rap habislah. Bahasa kita macam itulah. Ini sekali rap habis, jangan risau. Jadi mereka buat macam acuh tak acuh. Macam tu. Ya. Kalau kepada orang beriman tadi menambahkan keberanian. Kepada orang kafir ni menyebabkan dia melalaikan. Ini tak sungguh-sungguh. Ini sekali rap habislah ni. Ya. Bahasanya macam tu. Tapi dia tak tahu, ya, liyaqdiyallahu amron kana maf'ula. Supaya disempurnakan oleh Allah akan urusan adalah ia yang diperbuat. Jadi tujuannya ialah ya Allah nak menyempurnakan urusan kemenangan yang akan berlaku kepada umat Islam. Wa ilallahi turja'ul umur dan kepada Allah ia dikembalikan akan segala urusan. Ya. Baik, dalam ayat ini
yang kita baca tadi. Ingin kita ulang kaji tentang tata bahasa, tengok pada perkataan ghanimtum tadi ya. Ayat 41 ya, ghanimtum ya. Kita kena cari dia punya 3 huruf dia dalam kamus. Sila. Ya, dalam kamus. Perkataan ghin, nun, mim ya. Kita nak tengok sendiri kedudukan ya, makna ya, yang sebenar. Ya. 272. Okey. 272. Yang lain boleh semak 272. Perkataan dia ghin, nun, mim ya. Dan sebelah kiri agak-agak dekat nak tengah. Daripada bawah agak nak tengah tu. Kita berjumpa perkataan ghanimah. Ya genamu. Ya gunman. Mendapat sesuatu tanpa susah payah. Ya. Tanpa susah payah. Kemudian ya, kita tengok bawahnya perkataan ya, yang berbunyi ghanimah, baris yang ketiga ini daripada bawah. Ghanimatun, jamaknya ghanaim, barang rampasan. Barang rampasan, faedah atau untung, faedah untung ya. Jadi yang kita jumpa dalam Quran ialah perkataan ghanimah. Ya, ghanimah maknanya ialah barang rampasan. Tapi ia khusus biasa untuk peperangan. Ya, maka harta rampasan perang disebut sebagai ghanimatun. Itu baris yang ketiga. Baik, kita balik semula kepada madinya. Madinya ialah ghanimah. Sebab itu kita jumpa dalam Quran dia bunyi bawah ghanim. Ghanimtum, sebab nak jadikan kamu tum lah, ghanimtum. Kalau kami ghanimna. Ya, kalau mereka ghanimu. Baik, kalau ghanimah, kalau kita nak jadikan isim fa'il, panjangkan ghin. Ya, ghin tu panjangkan 2 harakat. Ghanimun. Ya. Ghanimun. Itu isim fa'il dia. Ya. Tengok fi'il madinya ghanimah. Kalau dia buat isim fa'il, bunyikan 2 harakat, tambah alif lah 2 harakat. Gha, kemudian yang kedua bariskan bawah. Ghanimun. Ya. Kalau isim maf'ulnya tambah mim dengan waw, apa bunyinya? Mim dengan waw. Magnumun. Ya. Tambah mim bunyi mag, tambah waw bunyi nu, magnu. Jadi magnumun. Itu makna isim maf'ul. Ya. Itu isim fa'il dan isim maf'ul. Kemudian kita tengok pada mudhari, yagnamu. Kalau nak jadikan fi'il mudhari ni, kita akan balik kepada amar dan nahi. Kalau amarnya yagnamu, ignam. Sebab bunyi nam, jadi bunyi bawah. Ignam. Kalau nahi, la tagnam. Ya. Itu perkataan ghanimah. Ya. Baik. Ya, kita nak cari perkataan sekarang ni satu lagi, kurba. Kurba tu ya, kerabat. Ya. Apa perkataan dia? Kita nak cari. Qafroba. Ya. 305. Ya. Yang lain ya, buka 305 ya. 305 ini kita jumpa pada sebelah kiri ya, sebelah kiri. Perkataan tengah atas, Jadi ya, perkataan dia kita tengok. Qafroba, bunyinya apa di situ? Qoruba. Sebab itu kita kena bergantung pada kamus dalam membunyikan 3 huruf ni. Kalau yang tak biasa.
Kalau yang dah biasa zahaba, ja'ala tu biasalah. Kita dah biasa. Jadi macam koruba ni mungkin bahasa kita ingatkan koroba. Koroba. Tapi rupanya salah. Wazannya bukan koroba, koruba. Ya. Okey. Sekarang ni kita perhatikan ya koruba. Ya. Koruba mudhari'nya yakrubu. Ya. Sebelum itu, cuba kita cari perkataan kurba. Ada tak di sini? Kurba. Ya. Cuba kita cari perkataan kurba. Ada tak di sini? Kurba. Daripada pecahan dia. Muka surat 306 atas sekali. (306) atas kali kanan. Jumpa tak? Jadi perkataan kurba, korobatun, ya, juga kurba, ya. Jadi kurba tu maknanya kaum kerabat. Kurba, ya. Jadi kaum kerabat. Jadi sebenarnya kurba ini adalah daripada perkataan koruba, maknanya dengan makna apa? Hampir, dekat. Sebab itu dikatakan kurba ni keluarga. Keluarga tu keluarga yang dekat. Kita sebutkan salah apa? Kaum kerabat kita. Kaum kerabat. Kerabat tu itu dah Arab tu. Kaum kerabat kita. Jadi kerabat tu dikatakan kurba tu lah. Kerabat. Baik. Sekarang ni kita ambil madinya tadi. Yang 305 madi. Koruba. Kalau isim fa'ilnya apa? Panjangkan yang pertama. Dua harakat. Ya, yang pertama. Yang kedua bariskan bawah. Macam mana bunyinya? Koribun. Jadilah isim fa'il. Mana yang dekat. Yang hampir. Koribun. Ya. Dan boleh juga dia berwazankan ya. Koribun. Ya, koribun guna ya. Macam rohimun, koribun, jalilun. Semua guna ya. Boleh. Wazan koribun pun boleh. Ya. Ataupun panjang koribun pun boleh. Ya. Okey. Kalau isim maf'ulnya tambah mim dengan waw. Makru. Tambah mim mak, tambah waw ru. Makru. Makrubun. Ya. Maknanya yang dihampirkan. Ya. Okey, isim fi'il mudhari'nya yakrubu. Nak jadikan fi'il amarnya apa? Yakrubu. Ukrub. Ukrub. Sebab bunyi rub, ya, depan tu rub, jadi awal kena bunyi rub. Ukrub. Nahinya la takrub. Ya. La takrub. Ukrub, la takrub. Itu ya perkataan ya korib ataupun kurba. Ya. Cuba kita cari perkataan masakin. Masakin. Masakin maknanya miskin. Masakin jamak. Orang-orang miskin. 144. Yang lain boleh cari 144. Okey. 144 ya, tengok perkataan ya sebelah kiri, iaitu sakana yaskunu. Sakana yaskunu. Kemudian sukan. Baru kita cari sebelah kanan ni ya. 144 ni. 144 sebelah bawah ya, baris yang ketiga. Ya. Sakana yaskunu, sakanan dengan makna mendiami.
Ya, mendiami. Baik, cuba kita cari urutan dia yang cari perkataan miskin. Ya. 145. Jadi kita jumpa perkataan ya miskin. Baris yang ke berapa ni? 2, 4, 6, 7. Baris yang ke-7 barulah kita jumpa perkataan miskin. Jamaknya masakin. Sebab itu yang kita jumpa sekarang jamak. Masakin tu orang-orang miskin. Ya. Jadi sebelah muka surat 145 sebelah kanan baris yang ke-7. Ya. Dan dia miskinun tu. Miskinun jamaknya masakin. Ya. Tak apa, kita ambil saja daripada 145, kita ambil yang madi dia. Ada madinya sakuna. Sakuna yaskunu sukunah. Ya. Sukunah. Sukunah tu maknanya dia punya masdar lah. Sakuna, kalau dia punya isim fa'ilnya apa? Sakuna. Panjangkan satu, sakinun. Ya. Kalau isim maf'ulnya, tambah mim waw. Maskunun. Sakinun, maskunun. Baik, kalau yaskunu, mudhari yaskunu, nak jadikan amar, yaskunu, uskun. Ya. Nahinya la taskun. Ya. Uskun la taskun. Tengok ya, perkataan tinggal dengan perkataan miskin. Cuba tengok yang atas sekali, 145 atas sekali, maskan. Maskan tu makna tempat. Ya. Jamaknya ialah masakin. Masakin. Cuba bezakan dengan miskin. Ya. Yang bawah. Miskinun jamaknya masakin, ada ya. Yang tempat tu tak ada ya. Ya, maskanun satu tempat. Jamak banyak tempat, masakin. Tapi yang miskin, ya, miskinun ada ya, jamaknya ada ya juga, masakin. Sekali dengar tu, tempat dengan miskin sama. Masakin. Masakin. Sini masakin. Ada ya. Nampak tu? Ya. Itu perkataan miskin. Ya. Okey, kita cari satu lagi perkataan, iaitu perkataan sabil. 132. 132. Bawah, bawah sekali. Nanti kita akan jumpa perkataan Ibnu Sabil. Ada tu. Sebelah kiri, 132 kiri bawah sekali, bunyi Ibnu Sabil. Maknanya Ibnu tu anak, Sabil tu jalan. Maksud Ibnu Sabil ni anak jalan, maknanya orang berjalan atau disebut sebagai musafir. Ya. Tapi dia tidak ada 3 hurufnya, ya. Dia tidak ada 3 hurufnya. Dia terus membentuk kepada isim, iaitu isimnya apa? Iaitu sabil, jamaknya subul. Baris yang kedua daripada bawah. Sabil maknanya jalan, subul maknanya jalan-jalan. Jadi macam mana kita nak cari perkataan sabil? Kita kena carilah bab, ya, dari sinba, sinbalam. Carilah lepas daripada kaf, sin ba kaf, kemudian lepas kaf lam. Sin ba kaf, kemudian lepas kaf, kof kaf lam. Abjad dia macam itulah. Ya. Okey. Cuba kita tengok daripada sebelah atasnya, 132 atas sekali, baris yang ketiga. Sabara yasburu suburan. Dengan makna sempurna ataupun senang. Ya. Macam mana nak jadikan isim fa'il sabara?
Sabirun. Isim maf'ulnya masburun. Ya. Yasbuhu nak jadikan fi'il amar dia usbugh. Ya. Nahinya la tasbugh. Ya. Dia punya masdarnya suburon. Ya. Kalau ain subuhan jadi makna seminggu, ya. Subuhan. Bawahnya pula sabaqo dengan makna mendahului. Bawah dia. Tengok sabaqo. Kalau nak jadikan isim fa'il apa sabaqo? Sabikun. Ya. Kalau isim maf'ulnya masbukun. Okey, yasbiku dia punya mudhari. Nak jadikan fi'il amar isbik sebab bunyi bawah. Isbik. Nahinya la tasbik. Tengok bawahnya perkataan sabaqah dia jadi musabaqah. Jadi musabaqah yang kita sebut selalu itu ialah berlumba. Mendahului. Itu daripada sabaqah 4 huruf. Sebab itu dia punya isim maf'ulnya ya musabaqatan. Ya. Masdar dia musabaqatan. Musabaqah. Itu masdar. Ya. Sebab itu sekarang tak disebut musabaqah Al-Quran. Kenapa pula dijadikan perlawanan, dijadikan perlumbaan, ya, lalu ditukar jadi tilawah. Ya, tilawatul Quran, ya. Jadilah perkataan tilawah. Ya. Tapi isinya juga bertanding, ya. Sama juga, ya. Isinya bertanding, ya. Tak apalah untuk tujuan ya syiar, ya syiar Islam. Sekurang-kurangnya dapat dengar ya wakil-wakil daripada seluruh negara. Negara bukan negeri, negara, ya. Iyalah, ya. Jadi kalau ada tujuan untuk ya sebagai satu syiar Islam, ya. Kita bagi Kak Ajar lah. Kak Ajar cuba selesaikan ni. Sebelah kanan tu bunyinya sabaro. Ini bukan mana sabar ya. Baris yang keempat, sabaro. Sabaro. Sebelah muka surat 132 kanan atas baris yang keempat. Jadikan isim fa'il sabaro. Macam mana? Ketawa dia. Tak tahulah, nak dengar je. Bunyikan betul-betul. Dah jangan cakap bukan, jangan ragu-ragu, betul lah tu. Jangan sebut bukan. Yang kalau isim maf'ulnya tambah mim tambah waw. Macam mana? Jangan ragu, lagi sekali. Mas. Betul tu, jangan ragu-ragu lagi. Baik, yang bawahnya pula sabito pula. Bawahnya sabito. Cuba jadikan isim fa'il. Rambut tu. Cuba jadikan isim fa'il. Tak tahulah macam mana. Nak dengar je. Buat je lah macam mana. Dia nak dengar. Ya.
Itu yang ragu tuh. Itu yang jadi ragu tuh. Kalau bunyi bawah, tak payahlah tukar-tukar, memanglah bawah. Sabitun. Itu undang-undang dia. Walaupun atas bawah tetap bunyi bawah. Ya? Sabit. Masbutun. Okey, pandai dah. Ya? Bagi satu lagi. Peluang lagi. Yang bawah sekali. Saba'a. Cuba cari bawah dia. Saba'a, bawah. Yang tak ada bawah sekali. Saba'a, man 7. Kalau isim fa'ilnya? Okey, betul. Maf'ulnya? Mana ada qaf pula? Sampai qaf pula. Itu kan ain. Masbun. Okey. Yang mudhari pula, yasba'u. Yasba'u, cuba jadikan fi'il amar. Nak dengar? Yasba'u. Kalau amar? Mudhari'nya yasba'u tu, yasba'u. Kalau amar? Ini mudhari'. Ini mudhari'. Nak jadikan amar. Sekarang batu baris apa? Kenapa ni tukar-tukar baris bawah pula mandai-mandai? Yang tengah tu jangan ditukar. Yang mana tu nak tambah? Awal. Okey. Isba. Nahinya? Nak mandai-mandai pula tukar tus pula. Kan baris atas tu. Ya tu kan baris atas. Ya tu tukar jadi ta saja. Ya tukar jadi ta. Apa bunyinya? La tasba. Okey. Sampai situ. Dah pandai lah tu. Lain kali yang ditukar lagi ya. Huruf yang yang dua akhir tu sebelum akhir tu, tu jangan ditukar-tukar. Ba jadi bila. Ya. Kalau dia bunyi ba, ba. Kalau bunyi bi, bi. Kalau bunyi bu, bu. Macam tu ya. Jangan tukar-tukar. Bila tukar tu jadi salah. Ya. Okey, insyaAllah. Mulailah tu. Alhamdulillah. Yang lain pun sama. Ya, insyaAllah. Okey. Kita sudah dengan doa. Sadaqallahul azim.